dah masuk ke? Assalamualaikum Ustaz, dah ada dah. Dah ada Dah. dah. Okey. Hari ni kita tak pakai nota sebab banyak perkara kita nak sentuh. Lebih pada praktikal lah. Kejap Kejap Sekejap, saya buat recording je. Baik, kita boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Alhamdulillah, pada pagi ini kita mengucapkan sebanyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah. Kita memuji Allah kerana kita dapat bertemu pada pagi ini, pada pagi Ahad 6 Jun 2021, yang mana buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini majlis ilmu kita dianjurkan oleh Biro Agama Felkra Berhad. Biro Agama Felkra Berhad. Alhamdulillah, satu usaha yang sangat baik. Moga-moga kita semua mendapat keberkatan, kita mendapat rahmat dari Allah, kita mendapat manfaat daripada pengisian kita selama 1 jam. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pagi ini merupakan kelas yang kedua. Ini adalah kelas yang kedua, bermakna ada kelas yang pertama. Kelas yang pertama telah pun kami lakukan pada hari cuti Wesak Day yang dulu, kalau tak silap saya, yang mana sebenarnya kelas yang kita nak buat pada setiap hari Ahad, minggu yang pertama dan minggu yang kedua sahaja. Maknanya kita hari Ahad ni adalah minggu pertama, lepas tu ada satu lagi kelas pada Ahad minggu yang kedua. Maknanya hari Ahad kita akan bertemu sebanyak 2 kali dalam tempoh sebulan. Okey. Yang mana kelas pada pagi ini sebenarnya adalah kelas untuk mengukuhkan apakah yang dikatakan ilmu tadabbur itu. Okey. Pagi ini adalah untuk kita mengukuhkan tentang apakah yang dikatakan sebagai ilmu tadabbur. Yang mana pada awal kelas yang dulu, siri 1, kalau tuan tengok di nota skrin ni, sebenarnya saya dah kongsikan nota ni. Okey, kita pun dah belajar. Yang mana kalau kelas siri pertama dulu, kita telah memasuki tentang tajuk tuntutan tadabbur. Sebenarnya pada ini adalah kelas siri yang pertama. Okey, kelas siri pertama lebih kepada pengenalan. Pengenalan yang dulu kita telah sebut tentang perkataan tadabbur di dalam Al-Quran. Ada yang kita duk belajar tadabbur tu ada di dalam Al-Quran, telah kita sebutkan. Kemudian pula pada siri pertama dulu kita telah menyebut tentang apakah kepentingan kita tadabbur Al-Quran. Kita telah sebut 4 kepentingan. Perintah dari Allah. Okey. Kemudian kita juga telah menyebut tentang
selepas kepentingan, okey, kita telah menyebut tentang kenapa kita perlu tadabbur, maksudnya hasil daripada tadabbur Quran ini, apakah dia punya outputnya? Apakah hasil dia? Apakah buah kepada tadabbur? Yang ini telah pun kita sebutkan pada kelas yang siri pertama dulu. Tujuan tadabbur. Tujuan tadabbur ni dia pergi kepada dua. Pertama, untuk penghayatan hati, untuk menyentuh jiwa kita. Daripada hati, daripada dihayati, nanti dia pergi kepada yang kedua adalah kita nak bertindak. Kita nak mengambil tindakan, kita nak praktis, kita nak amal apa ayat yang telah kita tadabbur tadi. Jadi dia pergi kepada tujuan tadabbur ni untuk hati dan juga untuk anggota tubuh badan dari sudut pengamalan. Jadi inilah maklumat pertama yang telah pun diterangkan pada kelas yang lalu. Jadi sesiapa yang ingin menonton semula ataupun dia terlepas untuk pengisian yang pertama ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton semula di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Yang kalau tuan-tuan tengok, nak tahu tu tuan-tuan tengok logo yang seperti yang saya paparkan ni. Ada logo yang Akademi Tadabbur Malaysia, nanti dia pergi di FB itu, ada rakaman yang telah kita lakukan bagi siri yang pertama sebelum ini. Jadi boleh tonton di situ, tetap akan dapat maklumat tentang perkataan tadabbur di dalam Al-Quran, kepentingan tadabbur, kenapa saya perlu kena tadabbur, lepas tu apakah tujuan utama kita tadabbur. Banyak kelas kita dengar tadabbur. Jadi pada pagi ini sebenarnya adalah lanjutan kepada tajuk yang kita ceritakan pada kelas yang pertama. Tapi saya tidak menyediakan nota untuk pagi ini sebab maklumat dia banyak. Jadi pada pagi ini saya akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi kepada macam mana kita nak tadabbur. Maksudnya kalau kita tak masuk kelas, kan, kita baca Al-Quran, macam mana kita nak masuk kepada proses tadabbur tu. Jadi itulah tajuk sebenarnya pada pagi ini. Untuk nota yang selanjutnya, saya minta tuan-tuan dan puan-puan cari buku Al-Fatihah yang mana sebelum ini ada. Pernah beli tak buku Suratul Fatihah? Ni tajuk ni. Kejap. Pernah nampak tak buku ni? Kejap saya tunjuk gambar besar dia. Pernah beli tak buku Membina Kekuatan Jiwa melalui Suratul Fatihah? Ada. Kalau ada, kalau yang tak ada, boleh beli di Shopee. Okey. Kalau siapa yang ada, dia boleh buka sebuku Suratul Fatihah ni. Kerana, buku ni sebenarnya kami gunakan dalam kelas tadabbur Suratul Al-Fatihah. Yang kita dah buat setiap Sabtu dan setiap Ahad awal-awal sebelum ni. Kita dah melalui 14 siri. Maknanya 14 jam buka Al-Fatihah itu. Jadi kena, siapa ada 16 Ustaz? 16. Kita tambah lagi 16. Ya, kita dah buat lebih kurang 16 jam. Yang mana masa kita buat tafsir tadabbur Suratul Fatihah ini, ia di bawah anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin. Yang mana dalam buku ni ada maklumat tentang tadabbur. Jadi pada pagi ni, siapa yang ada buku ni, dia boleh ambil buku tu dan kita akan guna buku ni. Siapa tak ada, maka dia kena usahakan untuk membelinya. Sebab, jelas ya buku ni. Dalam buku ni, sebenarnya
sudah ada maklumat tentang apa itu tadabbur. Kalau tengok dekat bahagian pertama, dia akan ada memahami tadabbur. Okey, jadi pagi ni kita akan ambil maklumat dalam buku Al-Fatihah ini yang saya tulis bersama dengan rakan saya Dr. Azrul. Jadi kalau pergi pada bahagian pertama ni, kita akan belajar pada pagi ni tentang maksud tadabbur. Ramai yang tanya apa tu tafsir dan apa itu tadabbur. Hukum tadabbur ni kita telah sebut dah, tapi kita boleh lalui. Lepas tu akhlak. Maksudnya kita yang nak tadabbur Quran ni, apakah persediaan kita yang kita kena lakukan. Lepas tu kita ada tunjuk contoh langkah praktikal tadabbur dan hasil tadabbur. Bermula muka surat yang pertama sampai muka surat yang ketujuh. Hari ini insya-Allah kita akan tunjukkan dan saya akan bantu untuk tuan-tuan dan puan-puan merujuk dalam online ataupun dalam buku-buku tadabbur yang lain. InsyaAllah. Lagi saya akan tunjukkan juga. Jangan bimbang. InsyaAllah. Perlahan-lahan kita belajar. Kita nak pecahkan persoalan tentang ramai yang keliru. Antara terjemahan, antara tafsir, antara tadabbur. Saya yakin kan ada yang masih lagi bertanya tentang maklumat tersebut. Masuk kelas tadabbur, dia pening. Ustaz ni buat macam ni, ustazah ni buat macam ni. Kan? Pergi kelas lain pula tak belajar tafsir. Jadi dia ramai yang bingung, yang pening. Tapi pening ni bagus sebenarnya. Pening ni bagus. Sebab apa? Sebab dia ada peningkatan. Dia pening tu. Jangan langsung tak tahu apa-apa. Tapi tak saja gurau. InsyaAllah. Pagi ni kita pecahkan maklumat ini. Lepas kita belajar pada pagi ini, bermula minggu depan, kita akan pergi kepada ayat-ayat pilihan. Jadi, pada setiap hari Ahad ni juga, tuan-tuan bukan sekadar dapat belajar, tapi kita akan banyak berinteraksi. Okey, setelah tahu tentang tadabbur. Kita kena ubah pendekatan kita, bukan sekadar penyampai saja yang bercakap, tetapi yang mendengar juga boleh memberikan input. Tapi kita belajar dulu pada pagi ni tentang macam mana nak tadabbur dulu. Okey. Siapa ada buku Al-Fatihah, dia dapatkan buku Al-Fatihah, dia ambil buku Al-Fatihah tu di rak-rak buku atau di mana-mana, boleh rujuk. Kalau tak ada, tak apa. Saya akan paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan bimbang. Saya akan paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang PDF ni saya tak boleh berilah sebab ini adalah buku. Jadi tuan-tuan memang kena beli buku tu. Sebab tu saya tak bagi nota tu. Sebab biasa kan saya beri nota. Ramai yang tanya, Ustaz, nota mana, nota mana. Saya minta maaf kerana maklumat tu dah ada dalam buku. Jadi sayang kalau kita ada buku, kita tak manfaatkan. Jadi hari ni kita belajar. Kita pergi kepada maksud tadabbur. Okey. Boleh ya tuan-tuan nampak apa kita nak belajar pada hari ini, apa tujuan kita bertemu pada pagi ini, jelaskan dulu. Kena tahu. Sebab tu dalam setiap kita masuk kelas kita kena tahu hari ini nak belajar apa, hari ini objektifnya apa. Kita akan belajar insya-Allah pada pagi ini. Okey, baca buku tu, buku Al-Fatihah ada, banyakkan membaca. Kunci kepada ilmu kena banyak membaca. Okey. Mana buku surat yang pertama ni? Okey, sekejap Okey, saya nak cari muka surat yang pertama sekejap. Okey, kita masuk bahagian pertama. Nampak tak? Nampak tak? Kalau saya papar depan skrin ni nampak? Jelas mau respon? Cantik. Eloklah. Nampak. Siapa yang cantik tu? Buku ke penyampainya? Bukunya. Alhamdulillah, syukur pada Dua-dua Allah. Ustaz. Okey, memahami tadabbur. Dia kalau petua nak cantik, nak manis, nak nampak muda, selalu baca Quran. Lepas tu selalu qiyamul lail. Iya. Buat qiyamul lail malam, lepas tu dia baca Quran insya-Allah, dia selalu nampak muda. Sebab apa? Sebab jiwanya tenang. Kan? So terpapar ketenangan tu di muka. Ini selingan saja. Okey, kita pergi kepada bahagian pertama, memahami tadabbur. Okey, buku ni dia sangat cantik.
Harga dia lebih kurang dalam tak silap saya dalam 45 atau ke 50 lah kalau dia tak termasuk pos. Nanti tengok balik. Yang mana buku ni memang kita buat dalam bentuk grafik, kertas dia memang kertas yang sangat kualiti. Jadi tak rugi kalau beli. Bukanlah kerana saya yang penulis ni saya kempen macam tu, tak. Memang waktu kita buat buku ni pun kita dah niat dah kepada Allah, kita buat buku ni adalah kerana kita nak masyarakat dapat. Sebab tu kalau tuan-tuan siapa yang terlepas 16 jam belajar tafsir suratul Fatihah ini, tadabbur suratul Fatihah, tengok balik dalam YouTube. Nanti akan jumpa balik apa yang telah kita dah belajar. Kita tak nak membeli buku tetapi buku tu tak dapat dimanfaatkan. Sebab itu kita mengambil usaha untuk mengadakan kelas supaya pembeli-pembeli buku dia dapat manfaatkan. Okey. Kita pergi kepada maksud tadabbur dulu. Okey. Pada kelas siri 1 saya tak sebut maksud tadabbur. Saya kata belajar dulu tentang kalimah tadabbur, belajar dulu tentang kepentingan tadabbur, kenapa kena tadabbur, lepas tu kita baru masuk kepada tadabbur. Okey. Pada pagi ni kita tengok dulu apa sebenarnya tadabbur. Sebab kita nak pecahkan, kita nak tahu perbezaan antara tafsir dengan tadabbur. Okey, tadabbur ni dalam buku Al-Fatihah ini kita ertikan tadabbur dengan kita buat bentuk poin-poin yang penting. Okey, tadabbur ni apa? Okey, tadabbur ni kalau kita tengok pada poin penting, kalau kita kata tadabbur, dia mesti ada kaitan dengan membaca. Okey, dia ada kaitan dengan membaca. Bagi siapa yang boleh bacalah. Okey, maksudnya kalau kita nak tadabbur, dia ada kaitan dengan membaca. Membaca ni sama ada secara hafalan ataupun tengok mushaf. Tapi lebih baik tengok mushaf walaupun dihafal. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok mushaf, tahu jelas arti mushaf? Maknanya kita tengok Quran lah. Kalau kita tengok Quran, dia berbeza dengan hafalan. Sebab kalau kita hafal, nanti kita teringat macam ayat lain, dia macam, sebab kita hafalkan, pemikiran kita ni dia macam banyak ayat kita boleh ingat. Tapi kalau kita tengok Quran, kita fokus dekat muka surat yang tersebut. Beza kan? Kalau kita tengok dekat Quran, kita tengok dekat muka surat tu je. Lepas tu kita tengok ayat yang itu. Tapi kalau kita kita menghafal ni, tak tengok Quran ni, dia beza sikit. Tapi boleh juga. Sama ada baca dengan melihat Al-Quran ataupun baca secara hafalan. Boleh juga. Dekat sinilah ada istilah kena baca tartil tu, macam biasalah kita sudah maklum. Okey. Kemudian dalam tadabbur, dia masuk kepada memahami terjemahan ayat. Dia masuk kepada proses yang kedua, kita nak tengok ayat itu maksudnya apa. Maksudnya, langkah yang pertama, kalau kita sebagai ni, kita boleh tengok apa? Terjemahan dulu. Kita kena tengok terjemahan. Bermakna untuk tadabbur ni, ibu-ibu dan ayah-ayah semua, tuan-tuan dan perempuan, kena ada Quran terjemahan. Di Malaysia ni jangan bimbang bab Quran terjemahan. Ada macam-macam jenis Quran terjemahan. Okey, boleh beli di Karangcraft ada jual, boleh beli di Telaga Biru ada jual, boleh beli di PTS ada jual. Kita yang nak dekat dengan Quran, kita kena biasakan Quran-Quran terjemahan. Ada banyak jenis. Okey, kalau boleh beli yang Malaysia punya, yang diterbitkan oleh penerbit Malaysia, sebab dia telah disemak ayatnya oleh dalam Kementerian Dalam Negeri lah. Kalau Indo ni kita bimbang tentang ayat-ayat dia yang wallahu ta'ala alam. Jadi kalau boleh beli penerbit yang diterbitkan oleh Malaysia lah, ada banyak. Kena tahu syarikat pencetak Quran terjemahan. Banyak lagi lah Pustaka Hidayah dan sebagainya. Okey, kemudian
kalau kita baca terjemahan, okey, dia memang ramai yang tanya, kalau kita nak tadabbur ayat, dia kata kalau kita nak tadabbur ayat, cukup ke dengan terjemahan? Okey. Terjemahan kadang-kadang ada ayat senang. Kita boleh baca terjemahan, kita faham. Tapi kadang-kadang ayat itu tidak cukup dengan terjemahan. Okey, bezakan dulu ya. Nanti kita akan tunjuk contoh dia. Kita akan tunjukkan contoh ayat. Kita akan berdiskusi selama 1 jam ni, tapi kita akan buat lebih lagi lah kalau kita ada waktu. Kita nak tengok tuan-tuan dan perempuan faham kalau baca terjemahan macam mana dengan baca tafsiran dia. Okey, itu pada terjemahan ya. Okey. Lepas kita baca terjemahan, untuk mengelakkan kita tersalah faham ayat itu walaupun terjemahan dah ada, untuk kita mengelakkan salah faham terjemahan, maka kita digalakkan untuk cari maklumat lanjut dari sudut mengetahui. Mengetahui itu apa? Kita nak dekat mengetahui ni tolong tulis. Mudah je. Dekat mengetahui ni adalah tafsiran ayat. Tafsiran. Ni yang kita kena tengok kitab tafsir. Ini yang sampai dekat tafsir. Yang kita belajar kelas tafsir tu, kita belajar ni lah. Kita nak tahu terjemahan ayat itu apa dan kita nak tahu isi kandungan ayat tu maksud dia apa. Kita nak tahu isi kandungannya. Lepas tu kita nak tahu ayat itu diturunkan kepada siapa. Waktu mula-mula dia turun. Dan kenapa dia diturunkan. Itu kepada tafsiran. Tafsiran. Tulis. Tafsir. Nanti saya tunjukkan contoh kitab tafsir. Dan sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh. Kalau saya nak rujuk apps. Kalau kita nak rujuk dalam online. Dekat mana kita boleh rujuk tafsiran? Sebab sekarang ni kan kita ada gadget. Senang. Orang dah mahir dengan handphone. Orang dah biasa dengan teknologi ni, kita manfaatkan dia. Okey, dah selesai? Dah boleh faham? Dah dapat dah? Okey. Tafsiran dia sampai nombor 3 je. Itulah tafsir. Nanti saya akan terang dalam bentuk table dia. Itulah tafsir. Tafsir dia habis dekat tu je. Tafsir dia sampai kepada tahu tentang ayat ni maksud apa yang Allah katakan, apa yang terjadi. Itu je. Tafsir dia sampai kepada kita mengetahui, memahami isi kandungan ayat tu maksudnya apa. Itu saja. Tetapi kalau tadabbur, dia ada lagi langkah-langkah yang berikutnya. Okey, setakat ni faham tak tafsir? Tafsir dia sampai kepada yang ketiga je. Ilmu tafsir ni adalah untuk kita tahu ayat tu maksud apa. Tafsir ni dia sampai kepada peringkat kita nak faham apa sebenarnya yang Allah nak bagi tahu kepada saya, nak bagi tahu kepada kita. Itulah tafsir. Tetapi kalau dia tadabbur, dia masuk kepada satu lagi langkah, kepada langkah ni. Refleksi. Apa tu refleksi? Jenuh juga nak menyebutnya. Refleksi ni maksudnya, dia punya tu contohnya, apakah kaitan ayat yang sedang dibaca dengan saya? Ni tadabbur ni, dia nak pergi kepada penghayatan. Maksudnya ayat yang kita baca tu, apa kaitan dengan saya? Dia maksudnya ayat Quran, dia begini. Dia tadabbur ni, okay, yang ketiga tadi faham tak? Dia tafsir dah habis sampai ketiga je. Tafsir dah habis kat situ je. Kita faham ayat tu, ayat tu Tuhan kata apa? Saya faham ayat ni maksud apa. Dia takat tu saja. Tapi kalau tadabbur, dia dah pergi kepada nak mengkaitkan ayat tu dengan diri kita. Tu dipanggil refleksi kita dengan ayat Quran tu. Okey, jelas yang ini?
Maknanya erti kata lain bahasa mudahnya adalah semua ayat Quran yang kita baca semuanya Allah tujukan kepada kita. Tu je. Kita kena ambil dia punya jalan dia. Apabila kita buka Quran, okey, kita mesti bersedia bahawasanya ayat yang sedang kita baca tu sebenarnya Allah nak kata dekat kita, Allah nak bagi tahu dekat kita. Ayat tu seolah-olahnya turun untuk tegur kita, nak bagi nasihat kepada kita, nak beri ancaman kepada kita, nak bagi peringatan kepada kita. Itulah refleksi dia. Okey, jelas? Kalau kita kata, oh ayat ni tak kaitan dengan saya. Jadi kita akan kata ada ayat Quran tak valid dekat saya. Ayat Quran ni tak kaitan dengan saya. Kita kena buang benda itu. Itu adalah bisikan syaitan. Dia maksudnya semua ayat di dalam Quran, semua ayat tu Allah tuju kepada kita. Sebab Quran tu adalah untuk kita guna. Quran tu untuk kita ambil pengajaran. Jadi apabila masuk saja tadabbur, kita mesti dah bersedia dah. Oh, Allah nak bagi nasihat apa dekat saya ni? Allah nak tegur apa dekat saya? Allah Ta'ala nak bagi peringatan apa kepada saya? Sebab tu kalau kita buka Quran kan, kita dah bersiap sedia dah. Apa hari ni Allah nak tegur saya? Apa hari ni Allah nak ajar saya? Apa hari ni Allah nak bagi nasihat kepada saya? Kalau kita ada hati kita macam tu, jiwa kita macam tu, pemikiran kita macam tu, nanti kita akan dapat mesej Quran tu. Dia berbeza dengan baca. Kalau kita baca Quran saja, kita cuma nak dapat pahala, betul tak? Kalau kita baca Quran tu, kita nak dapat pahala saja. 1 huruf, 10 pahala. Tapi kalau masuk kepada tadabbur, dia tak sekadar baca saja. Dia tadabbur ni, dia akan pergi kepada, dia baca ayat tu, langkah pertama tadi baca, lepas tu dia nak tahu ayat ni Allah nak nasihat apa pada saya. Faham tak? Itu dipanggil refleksi. Allah nak suruh saya buat apa? Allah nak ingatkan saya apa? Refleksi tu. Tapi nak dapat kepada apa yang Allah nak suruh saya buat, apa yang Allah nasihat kepada saya, itu yang kena pergi langkah memahami terjemahan, baca tafsiran ayat. Jelas dekat situ. Maknanya nak masuk kepada tadabbur, dia kena faham dulu ayat tu maksud apa. Sebab kalau kita salah faham nanti, salahlah tindakan kita. Contoh, kalau kita baca satu WhatsApp, kita buka handphone macam kita buka Quran. Betul tak? Tapi kalau kita baca WhatsApp, kita buka handphone, kita baca WhatsApp, oh ni tak kaitan dengan saya, ni kaitan dengan orang lain. Tapi kalau kita buka Quran, kita mesti dah kena kata semua ayat ini Allah nak cakap pada saya. Allah nak bagi nasihat kepada saya. Dekat situ dekat refleksi. Saya rasa boleh faham. Beza kan? Beza dengan hanya buka Quran nak dapat pahala baca, dia tak ambil kisah dah tentang apa maksud ayat dia baca. Dia beza dengan baca saja. Rasanya boleh bezakan. Okey, jelas kat situ. Lepas tu, apabila kita dah boleh ada perasaan jiwa bahawa ayat Quran tu Allah tujukan pada saya, maka dia akan datang kepada konsep beramal. Beramal ni maknanya ayat yang Allah tujukan dekat saya tadi tu, apa tindakan saya kena buat? Betul tak? Maknanya, erti kata lain, bagaimana untuk saya beramal dengan ayat tersebut? Maknanya, apa yang saya perlu buat? Yang last ni, maksudnya adalah ayat tadi tu, saya nak kena buat apa? Saya kena ubah apa? Itu kepada beramal.
Bukankah kita sedia maklum kita semua kena amalkan ayat Quran? Betul tak? Kita kena amalkan semua ayat Quran. Jadi, kita kena ikut semua ayat Quran. Tetapi nak masuk kepada proses ikut. Buat apa yang Allah suruh. Tinggal apa yang Allah larang, itulah beramal. Beramal ni maksudnya buat apa yang Allah suruh pada ayat tu. Jangan buat apa yang Allah larang pada ayat itu. Lepas tu, ambillah semua ayat-ayat tadi tu maksud dia apa untuk kita beramal. Apabila datang kepada konsep nak amal ayat, itu yang datang kepada akhirnya diri ni berubah. Akhirnya datang kepada ikut Quran lah, amalkan Quran. Okey, jelas dekat situ. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contoh ayat dia. Dan tuan-tuan boleh bagi satu ayat contoh. Lepas tu kita nak tengok hujungnya, dia akan keluar kepada apa saya kena buat. Itulah beramal. Jadi kena keluarkan, kena selalu keluarkan maklumat tentang ayat ini saya nak kena buat apa. Ayat ni apa tindakan saya kena lakukan. Itulah pada beramal. Itulah tadabbur sebenarnya. Hujungnya sebenarnya dekat perkataan tadabbur tu hujungnya kepada kita perlu buat apa. Apa tindakan kita kena buat. Apa yang saya perlu berubah. Apa yang perlu saya tambah baik. Itulah tujuan tadabbur. Itulah tadabbur sebenarnya pada penghujungnya. Tetapi sebelum nak tahu saya kena buat apa, kita kena ada perasaan, jiwa, ayat tu untuk kita. Betul tak? Kalau kita kata ayat tu, ayat ni tak ada kena dengan saya. So kita akan abaikan ayat tu. Sebab tu kena kaitkan semua ayat dengan diri kita. Lepas tu pula, macam mana nak dapatkan kepada ayat tu ditujukan kepada kita, apa yang kita perlu buat? Kita kena masuk kepada tafsiran ayat dia dulu. Okey, setakat ni dapat nampak tak jalan nak pergi kepada tadabbur tu? Ini baru teori dia saja. Nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Okey, selesai dekat situ. Nak lebih faham, kita tengok table ni. Kita tengok perbandingan kotak-kotak ni. Ini pada muka surat yang keberapa ni? Muka surat yang ketiga dalam buku tu. Okay, kita tengok perbezaan dia. So hari ni harap-harap jelas ya antara tafsir dengan tadabbur. Jangan terkeliru. Tafsir dengan tadabbur. Okey, perbezaan yang pertama. Okey. Maksud asal tafsir, tafsir ni kita nak dapatkan makna dan maksud ayat Quran tu. Ini dia punya jawapan. Tafsir tu kita nak tahu maksud. Kita nak faham ayat tu apa makna dia. Itulah tafsir. Jelas ya? Tetapi kalau tadabbur, kalau kita tengok dekat kotak ni, dekat sini kita nak ambil ni. Ni, ibrah. Ibrah ni sebenarnya teladan, pengajaran. Dia ulang dua kali. Ibrah dan pengajaran sama je. Sebenarnya tadabbur ni adalah kita nak mengambil ibrah. Ibrah tu maksudnya pengajaran yang menerangkan maksud ayat. Pengajaran tadi tu, itulah maksudnya. Kalau tafsir, kita dapat makna dia apa. Tapi kalau tadabbur, action plan dia apa. Apa yang kita perlu buat. Itu kepada beramal tadi. Okay, kita tengok pula perbezaan lain. Kalau tafsir, kita nak tahu makna ayat tu apa. Makna ayat tu apa? Tetapi kalau tadabbur, kita nak mengambil manfaat. Ambil manfaat tu maksudnya, kita dah faham ayat tu makna apa. Tapi ayat tu macam mana boleh kita jadikan sebagai amalan. Ayat tu nak ambil sebagai manfaat. Faham tak? Dari sudut nak menambahkan pengetahuan ke iman ke amal. Okey. Kita baca lagi ketiga. Tafsir ni
dia hanya menyalurkan, dia hanya membantu memberikan maklumat. Okey. Tetapi kalau tadabbur ni dia memberikan kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu tu maksudnya kalau tafsir dia hanya tahu tentang maklumat tu apa. So ilmu dia dah bertambah. Tapi dia berubah tak? Berubah tu maksudnya perangai dia berubah tak? Perkataan dia berubah tak? Akhlak dia berubah tak? Iman dia bertambah tak? Itu fungsi tadabbur. Tadabbur dia pergi kepada akhlak berubah, jiwa semakin berubah, pemikiran berubah mengikut ayat Quran tadi. Lepas tu kalau tafsir, dia adalah jalan nak ke proses tadabbur. Tetapi kalau tadabbur, ia adalah melihat kepada tujuan penurunan Al-Quranul Karim. Maksud dia tafsir ni dia jalan nak pergi kepada tadabbur. Tetapi tadabbur tu adalah memenuhi tujuan Quran tu diturunkan untuk diambil manfaat. Ambil manfaat tu maksudnya diamalkan. Kenapa dibuat banyak-banyak macam ni? Nak bagi lagi faham. Okey, setakat ni faham tak maksud tadabbur tu? Dengan tafsir ayat. Okey, kita tengok macam ni. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, okey, saya minta tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tadabbur ayat, okey, saya tunjukkan contoh online. Okey, begini. Mana saya punya contoh? Sekejap saya nak tunjuk contoh ni. Sekejap. Okey, saya buka internet sekejap. Saya tunjukkan ni. Okey, saya tunjukkan sekejap Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak saya buka Google ni? Nampak tak saya buka Google? Mau respon? Nampak tak? Ada Ustaz. Tak nampak. Ada, tak ada. Tak ada. Tak ada. Nampak Okey, kejap. nampak Ustaz. Ni nampak ni nampak. Nampak? Okey. Now dah ada dah. Now dah ada. Okey. Okey, Google semua faham lah. Google. Okey, dekat Google tu, ini ini apps yang paling bagus, yang sesuai kita dekat tu ada terjemahan, dekat tu ada tafsiran. Rasanya mungkin ada yang dah tahu. Okey, kita tulis celik tafsir. Jumpa tak celik tafsir? Ada. Okey. Kita tekan dia, tab. Mana tekan dia? Tekanlah. Okey, so akan keluar apa? Celik tafsir kan? Ya. Okey. Ambil apps ni, dia boleh dekat telefon pun boleh, dekat ni pun boleh lah. Okey, ini sangat bagus. Dia maksudnya dia ada penerangan dekat situ. Okey, celik tafsir. Kita tekan dia. Okey, kita tekan dia. Okey, dapat. Siapa dia buka kan? Lepas dia tekan dekat situ, dia akan keluar senarai surah. Okay, saya patah balik. Ya. Okey, kita Google macam biasalah kan. Celik tafsir, bukalah celik tafsir, letak. Okey, kita pun tekan dekat celik tafsir ni, dia akan keluarlah semua surah. Senarai surah, alright? Yes. Senarai surah. Alright. Senarai surah ni keluarlah juzuk 1 sampailah. Okey, sekarang kita nak buka surah apa? Okey, contoh kita ambil surah apa? Ambil surah Yasin lah. Yasin. Yasin kan? Sekarang ni kan kempen baca Yasin kan? Okey, moga-moga dapat manfaat. Yasin juzuk ke berapa? Okey, Yasin surah nombor berapa? 36. Okey, nombor 36. Buka surah Yasin. Surah ke-36. Tekan dekat sini. Okey, tekan Yasin. Waktu kita tekan surah Yasin ni, dia akan keluarlah ikut ayat ber-ayat. Okey, celik tafsir. Nanti saya akan tunjuk sekali lagi. Okey. Sampai ayat 83 kan? Okey, kita tekan, kita ambil ayat mula-mula. Dia bagikan ikut ayat ber-ayat, potongan ayat. Tekan dekat sini, ayat 1 sampai 8. Tekan. Okey, tekan, keluarlah pengenalan dia. Tengok pengenalan dia. Nampak ya?
Okey, pengenalan dia. Okey, kita nak baca ayat berapa? Okey, dia ceritalah pengenalan. Dia ni bagusnya dekat celik tafsir ni dia guna bahasa kita, dia bahasa orang bercakap, dia bahasa boleh faham. Okey, baca. Okey, kita nak tadabbur sekarang ayat nombor 3. Contohlah. Ni saya sebut ni sebab kita ada buat kuliah tadabbur surah Yasin kan, hari Khamis dengan Ustaz Uzair. Jadi kita tengok dah belajar kan, kita baca ni ayat 1. Okey, ayat 2. Okay, kita ambil ayat 3 contoh. Okey, ayat 3. Bagusnya dekat ayat 3 tu dia akan tulis dulu. Tulis bahagian pertama surah Yasin ni dekat ni. Maksudnya ayat 3 ni dekat tu dia ada ayat Quran. Dia ada ayat innaka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka saya kena jaga suara dulu. Okey. Okey, innaka laminal mursalin. Okey. Dekat sini ada terjemahan dah siap-siap. Terjemahan bahasa Melayu pun ada, bahasa Inggeris pun kadang-kadang ada. Okey. Jadi tadi kita kata apa? Kita baca dulu kan. Jadi kita baca kena adab lah. Bacaan tartil macam biasalah tajwid dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Ni kena baca ikut tajuk lah, wajib al-ghunnahnya. Okey. Innaka laminal mursalin. Okey, pas kita baca, kita tengok terjemahan. Innaka sesungguhnya engkau. Okey. Laminal adalah dari. Al-mursalin, rasul-rasul yang diutuskan. Itu terjemahan. Terjemahan kan? Okey, tapi kita nak fahamkan lagi ayat ni kan? Itu yang kita kena pergi kepada tafsiran. Dekat sini dia tafsiran. Dekat sini dia sudah ada tafsiran. Dia bagilah tafsiran. Panjang tafsiran dia. Sampailah ayat yang sini. Ini tafsiran dia. Nampak tak warna biru ni? Itu dipanggil celik tafsir. Jelas? Faham? Mau respon? Faham Ustaz. Okey. Jelas kan? Tapi kalau kita baca terjemahan saja, boleh faham tak? Kalau kita baca terjemahan saja dekat sini. Contoh kan? Kita baca terjemahan saja. Boleh faham tak? Apa kita faham dekat sini? Tak faham. Kalau kita baca terjemahan dekat sini, sesungguhnya engkau tu siapa? Muhammad. Muhammad tu apa? Adalah dari. Dari apa? Rasul-rasul yang diutuskan. Okey, kalau kita belum pergi pada tafsir, apa kita faham pada terjemahan ni? Kita mau respon. Tengok apa terjemahan dia ni. Apa kita faham? Terjemahan ayat. Saya tak nak bagi lagi sebab saya faham ayat ni maksud apa. Tapi kita kena tengok tafsiran ayat dulu. Yang ni kita nak bezakan antara tafsir dengan tadabbur ya. Okey, kalau kita baca terjemahan ni cerita. Macam diam-diam macam ni. Muhammad Cepat. adalah Salah seorang daripada rasul-rasul Okey, kita. seorang. Okey, seorang dulu. Siapa ni? Siapa? Puan Rahimah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Siapa? Puan Azizah. Okey, Puan Azizah cuba. Bila kita baca untuk pertama kali tafsir tu, ingat Allah hanya berkata kepada Nabi saja, nothing to do dengan diri kita. Apa dia Puan Azizah apa? Kita first time kita baca, kita rasa macam Allah berkata hanya dekat Nabi saja, nothing to do dengan kita ni. Yang ini kita kena ubah. Itu kita kena masuk kepada macam dia macam ni. Memang ayat Quran semua turun dekat Nabi, betul tak kan? Quran kan tak turun ke orang lain, semua turun dekat Nabi. Betul tak? Okey, tetapi Nabi kan kena menyampaikan ayat Quran. Betul? Nabi kan menyampaikan ayat Quran. Jadi apabila Nabi sampaikan ayat Quran, so ayat Quran tu sebenarnya untuk siapa? Adalah untuk kita ambil kita ambil manfaat lah, kita ambil teladan lah. Kalau ayat Quran tu hanya untuk Nabi, kan, tentulah Nabi tak sampaikan. Tentulah Quran tak ada sekarang dekat kita. Maksudnya kita kena ubah. Pertama, langkah dia sebenarnya apabila kita baca semua ayat Quran.
kita kena letakkan ayat ni Allah nak bagi tahu kepada kita. Innaka laminal mursalin, memanglah pasal Nabi Muhammad. Kita kena faham. Memang pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi tahu pada Nabi Muhammad ni, Allah Taala, kalau bahasa kita mudah, Allah Taala kata, Muhammad, engkau ni adalah salah seorang daripada rasul-rasul yang pernah aku utuskan. Itulah ayat tu. Kenapa kita kata salah seorang? Sebab rasul-rasul. Engkau dari rasul-rasul. Okey, kalau kita baca ayat ni, memanglah ayat ni ditujukan dekat Nabi Muhammad. Betul kan? Tetapi apa kaitan dengan kita? Kaitan dengan kita, Allah nak bagi tahu dekat kita bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah salah seorang daripada rasul yang Allah Ta'ala utuskan. Okey, nampak dah Allah nak bagi tahu dekat kita. Okey, Allah bagi tahu dekat kita kan? Itu dekat refleksi tadi. Okey. Tetapi dia belum masuk lagi kepada apa saya kena buat ayat ni ya Allah. Baca dia. Apabila ayat ni kita baca, Allah tujukan dekat kita. Tujukan dekat kita tu maksudnya tuju tu, maksudnya Allah bagi tahu kat kita, contoh Yusuf, contoh kan Tuhan kata, ayat 3 ni aku tujukan kepada engkau untuk engkau ambil teladan, untuk engkau ambil manfaat. Faham tak? Jadi kalau kita buka ayat Quran, kita kena letakkan jiwa kita bahawasanya semua ayat kita baca tu Allah nak bagi tahu dekat kita. Allah Ta'ala nak bagi nasihat kepada kita. Nampak tak cara dia? Boleh bawa tak jiwa tu ke situ? Dekat situ. Memanglah ayat ni Allah tujukan awal-awal berkaitan dengan Rasul. Tetapi kita yang baca Quran ni, kita kena letak ayat ni Allah cakap dekat kita. Contoh kalau saya buka ayat 3 ni, Allah bagi tahu. Allah bagi tahu Yusuf, Allah bagi tahu. Ayat 3 ni aku nak bagi, Allah tak bagi soalannya, Allah bagi tahu ayat 3 ni ditujukan kepada engkau untuk engkau faham, untuk kau ambil tindakan. Faham tak? Sebab kita nak ambil tindakan daripada ayat 3 ni, kita kena letakkan ayat ni Allah cakap pada kita. Boleh jelas tak dekat sini? Saya mau respon? Ya, kita mau respon ke situ. Jelas, Ustaz. Okey. Okey, dah jelas macam tu. Dia semua ayat Quran kena letak jiwa macam tu. Dia kalau nak tadabbur ni, dia kena letakkan semua ayat-ayat tu Allah cakap dekat kita. Allah pesan pada kita. Jelas tak? Kita letak dulu jiwa kita macam tu. Okey. Lepas tu, kalau kita baca ayat ni, terjemahan, mungkin kita kurang clear lagi. Ayat ni kan? Okey. Jadi kita kena baca tafsiran ayat. Okey, kalau kita baca tafsiran ayat, kita akan jumpa. Dalam celik tafsir ni dia sangat membantu. Okey, tengok. Ini kita faham terjemahan saja. Mungkin kita tak faham lagi yang lebih lanjut lagi. Sebab tu ada kala terjemahan boleh faham. Ada kala terjemahan tak boleh faham. Okey. Kalau kita, lepas tu kita kena baca tafsiran dia. Tafsiran dia para ulama-ulama lah. Dia kata, Allah bersumpah dalam ayat kedua tadi. Allah bersumpah ayat kedua tadi. Ni ayat 3. Mana ayat kedua? Kita kenalah patah ayat kedua. Okay, dia kata, tengok saya tunjukkan dulu bahasa diulas tu. Boleh faham tak? Okay, saya tolong bacakan dulu. Allah bersumpah dalam ayat kedua tadi adalah untuk menegaskan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini. Okey, ayat ini cerita pasal kerasulan Nabi Muhammad. Ayat kedua tadi Allah bersumpah wal Quranil Hakim. Okey. Perkataan engkau dekat sini adalah merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Satu lafaz dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul. Walaupun orang Mekah tolak baginda, tetapi Allah Ta'ala tetap tegaskan yang Nabi Muhammad ini adalah seorang rasul. Boleh faham tak sekat pada perenggan ini?
Faham Ustaz? Boleh, Dah, boleh. Ustaz. Okey, kita baca lagi. Yang kedua tu. Kita boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala gunakan perkataan inna, sebab dalam ayat ni ada inna, innaka, okey inna, dan ditambah lagi dengan huruf lam pada perkataan lamina. Lamina ni kan ada huruf lam. Lam, okey dia kata lam bermakna ada 3 kali penegasan. 3 kali penegasan. Maksudnya, okey 3 kali penegasan. Penegasan pertama, Allah bersumpah dengan Quran. Ni ayat yang sebelum dia. Kemudian Allah gunakan perkataan inna, Allah gunakan perkataan lam. Maknanya ada 3 penegasan. Bermakna ini adalah perkara yang sangat penting yang Allah nak tegaskan. Inilah dalil mengatakan Nabi Muhammad SAW itu dia adalah seorang Rasul. Selama ini kita memang percaya Rasul itu memang di Nabi Muhammad itu seorang Rasul. Sekarang kita dah tahu dah mana dalil Al-Quran yang kata Nabi Muhammad itu seorang Rasul. So setakat yang kita baca ni, dia dapat bagi manfaat apa? Dia bagi faedah apa kat kita? Kalau kita baca tafsiran ayat ni. Penegasan. Okey. Penegasan Nabi itu Rasul. Okey. Sebelum kita baca ayat 3 ni, kita percaya tak Nabi Muhammad tu adalah salah seorang Rasul? Ya. Kita percaya. Kita Ya. percaya. Saya. Okey. Daripada kita belajar tafsiran ayat, okey, daripada tafsiran ayat ni, kita telah dapat maklumat Allah Ta'ala nak tegaskan lagi. Betul kan? Maksudnya kita percaya selama ni. Tapi lepas kita baca tafsiran ayat ni, dengan kita faham adanya sumpah, adanya inna, dengan ada lam, dia akan lagi increase. Dia akan meningkatkan lagi kepercayaan itu. Apabila dia dapat meningkatkan lagi kepercayaan itu, kita sudah dapat hasil pada hati kita. Oh, selama ni kita buat main-main je dengan Nabi. Okey, mungkin kita main-main tu dari sudut aku percaya Nabi Muhammad seorang Rasul, tapi setakat di mulut, di hati tak kuat. Itu yang kadang-kadang okey, tapi tak habis lagi. Okay, kita kena baca keseluruhan dia sebab itu baru sampai kepada penegasan. Sekarang kita baca lagi. Kalau kita baca lagi dekat sini dia kata perkataan mursalun, perkataan mursal kan, kata innal mursalin tadi dia kata adalah bermaksud seorang yang telah diutus dari kuasa yang tinggi. Bermakna seorang Rasul itu bukan datang membawa mesej dia, tetapi dia datang membawa mesej dari Allah. Di sini kita kena baca dia kena baca tafsiran ayat tadi. Faham tak setakat ini? Faham, insya-Allah. Maksudnya kenapa Allah Ta'ala kata dia ini daripada yang diutus? Siapa yang utus Nabi? Allah. Allah yang utus Nabi. Kita baca tafsiran dia. Allah yang utus Nabi. Bermakna dia kata kat sini, bermakna seorang Rasul tadi, macam Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain pun, dia datang, kalau dia cakap, dia bagi nasihat, bukan dari dia. Tapi dari siapa? Allah. Tapi dari Allah. Dari Allah. Lepas tu dia ulas lagi. Jangan kita lihat Nabi itu sendiri. Tetapi kita kena ingat, dia ada pertalian antara dia dengan Allah. Kerana Allah lah yang telah lantik Nabi itu untuk sampaikan suruhannya. Jadi, apa yang baginda sampaikan adalah dari Allah. Okey, setakat ni baca faham tak tafsiran ayat tu? Mudah tak nak faham kalau guna celik tafsir ni? Faham. Okey, kalau dah faham, kita nak pergi kepada action. Nak pergi kepada buah tadabbur tu adalah apa ayat 3 ni saya kena buat? Apa ayat 3 ni kita kena buat? Okey, apa dia? Okey. Sekarang kita nak pergi kepada
kita nak pergi kepada tindakan. Tindakan tu adalah tuntutan kepada tadabbur. Kalau kita baca tafsir saja kita fahamlah. Oh, Allah bagi tahu kepada saya, Allah kita ambil akulah. Allah Taala bagi tahu kepada aku ayat 3 ni, oh, Nabi Muhammad ni rupa-rupanya bukan dia seorang sahaja rasul yang pernah Allah utuskan. Ada rasul-rasul lain juga yang Allah utuskan. Nabi Muhammad ni salah seorang rasul yang Allah utuskan. Tapi kalau kita baca dengan lebih lanjut tadi, dia ada perkataan diutuskan. Oh, siapa yang utuskan Nabi? Oh, yang utuskan Nabi tu adalah Allah. Jadi Nabi ni diutuskan oleh Allah, maknanya apa sahaja yang Nabi nak cakap adalah dari Allah. Okay, yang tu kita dapat penghayatan dah kan. Sedikit sebanyak iman kita telah bertambah lagi. Selama ni mungkin kita ingat Nabi Muhammad ni sekadar orang biasa saja. Tetapi rupa-rupanya Nabi Muhammad ni, dia ni adalah duta Allah. Dia adalah utusan Allah. Okey, sekarang kita pergi kepada maklumat macam mana nak amalkan ayat 3 ni. Macam mana nak amalkan ayat 3 ni? Kita pergi kepada pengajaran dia. Apa action plan dia? Okey, siapa boleh kongsikan? Ni kita pergi kepada tadabbur dia lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Puan Salma. Okey, apa yang Puan Salma ke? Ya, Ustaz. Tak nampak lah gambar Puan Salma. Apakah tindakan yang kita perlu buat setelah kita faham ayat 3 ni? Apa tindakan dia? Kita pergi kepada kita pergi kepada tindakan lah. Apa tindakan kita kena ambil daripada ayat 3 ni? Apa yang kita tahu makna Nabi Muhammad SAW ini adalah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik untuk manusia yang Allah utuskan kan. Okey, contoh yang terbaik itu. Okey. Oleh kerana dia contoh yang terbaik, bermakna keseluruhan hidup kita ni di dunia ni, makna kena ikutlah apa yang Nabi buat. Apa sunnah-sunnah dia tu semua kita kena ikut. Okey, kejap. Berhenti kat situ. Okey. Jadi, kalau ikut Puan Salma, beliau berkongsi kepada kita, okey, Puan Salma dah faham ayat ni, Puan Salma telah meletakkan dalam jiwa dia, dalam pemikiran dia dah tahu bahawasanya Allah bagi tahu kepada Puan Salma tadi. Lepas tu Puan Salma pun dia cakap, oh, daripada ayat ni saya kena jadikan Nabi ni sebagai ikutan. Maknanya Puan Salma bagi tahu kat kita tadi, apa sahaja yang Nabi buat, dia adalah contoh yang terbaik. Apa saja yang Nabi apa semua yang Nabi sunnahkan, kita kena ikut. Betul ya? Betul. Okey, betul lah tu. Itulah hasil tadabbur dia. Okey, cuma kita kena pecahkan lagi. Contoh dalam bab apa kena ikut? Nak ikut dalam perkara apa? Okey, kita dah tahu tadi dia punya maklumat apa kena buat, tapi kita kena pecahkan lagi nak pergi kepada nak amalkan. Kita dapat tadi, kita tahu mesej dia, Nabi contoh yang terbaik, kita kena ikut Nabi buat. Betul kan? Puan Salma, betul kan tadi tu kan? Okey. Okey, yang lain kita nak tengok dulu. Apa yang kita perlu buat daripada ayat 3 ni? Apa dia? Kita kena yakin dengan ajaran. Siapa ni? Syahira. Syahira. Okey, kita kena apa? Kita kena yakin dengan ajaran Nabi Muhammad. Maksudnya apa yang dia bawa, apa yang dia nak sampaikan kita tu. Kita yakin lah. Bila yakin baru kita confident nak buat, nak amalkan benda tu. Okey, jap. Kita ambil poin penting. Yakin apa yang Nabi sampaikan. Ya, betul. Alright. Okey, alhamdulillah. Lagi nombor 3. Siapa lagi nak kongsi? Nanti kita buat dia punya action plan dia. Okey, nombor 3. Assalamualaikum Ustaz Rahimah. Ya, ayah Puan Rahimah. Kita amalkan apa yang beramal dengan apa cara yang Nabi selalu buat dan tinggalkan larangan-larangan yang satu
Kita amalkan apa Okey, yang kejap. Puan Salimah bagi puan okey. Okey, Puan Rahimah sebut amalkan apa yang Nabi selalu buat. Macam okey, apa sunnah-sunnah yang je lah. Nabi okey, amalkan apa yang Nabi buat, Nabi sunahkan. Okey, lepas tu Ubah cara satu lagi. kehidupan kita mengikut akhlak dia. Jika akhlak kita tak elok, Okey, kejap. kita ikut akhlaknya. Okey. Okey, ikut akhlak Nabi. Okey, kita tulis dulu. Kita nak tengok tuan-tuan, maksudnya kalau baca sendiri, dah baca terjemahan, tengok celik tafsir ni, dia pergi kepada yang part penting. Kita tengah bincang ni. Tengah kita bincang ni lah sebenarnya tujuan kita tadabbur. Okey, dua tu saja kan Puan Rahimah? Ya, ya. Amalkan apa yang Nabi buatlah, Nabi sunahkan. Lepas tu ikut akhlak Nabi SAW. Ya. Okey. Lagi yang keempat, siapa boleh kongsikan apa yang kita kena buat setelah faham ayat nombor 3 ni? Saya nak kongsikan Ustaz, Ain Sakinah. Ya, Puan Ain. Ya, Puan Ain. Ya. Okey, kalau ikut kefahaman saya daripada ayat nombor 3 ni, kita kena tanya balik diri kita, adakah kita mengikut dan melakukan apa yang Nabi ajar pada kita. Kita kena tanya balik diri kita. Okey. Itu kefahaman saya. Kita nak buat perbandingan. Apa tadi? Apa ayat dia tadi? Kita kena soal diri kita, keadaan kita sekarang ni ikut tak apa yang Nabi ajar. Okey, samalah macam yang Puan tadi, tapi dia buat perbandingan. Alright. Okey. Ikut perbandingan, bandingkan dengan diri kita. Okey, bandingkan dengan diri kita. Kita kena buat banyak selalu slot ni nanti sebab ni kita nak tahu tahap kemampuan bandingkan apa yang kita buat. Okey, saya ambil 4 dulu. Okey. Sekarang ni macam ni. Semua tu betul. Okey. Dia kalau kita baca pada ayat tadi, semua cakap tu adalah betul lah. Okey. Kita tahu sekarang ni, okey. Maksudnya lepas kita faham ayat ni, kita kena keluarkan cara dia, kita kena keluarkan dari sudut what must be done. Maksudnya apa yang saya kena buat dulu. Keluarkan dulu apa yang saya kena buat. Apa tadi itulah yang rakan-rakan kita kongsi. Okey, apa yang kita kena buat? Okey. Pertama tadi kata, pertama tadi kata kita combine semualah, kita combine semua. Okey, kita combine semua adalah kita kena buat apa yang Nabi suruh buat. Okey, letak ayat tu dulu. Kita kena letak apa dulu? Okey. Bagaimana, sejauh mana, sekejap lagi. Masuk pada apa dulu. Okey. Maksudnya tindakan pertama kita kena tahu adalah kita pergi kepada apa? What dulu. Apa yang saya perlu buat? Maksudnya kita kata pertama, kita kata tadi apa? Buat apa yang Nabi suruh buat. Betul? Okey. Yang kedua, tinggal apa yang Nabi larang buat. Jelas? Okey, tinggal apa yang Nabi larang buat. Dapat 2 tadi. Buat apa yang Nabi suruh buat, tinggal apa yang Nabi suruh tinggal. Okey, buat dulu catatan kat situ. Okey, dah tahu tindakan dia. Okey. Sekarang ni, sebelum kita lanjutkan lagi, saya nak tanya. Saya nak tengok kefahaman tadi tu. Kenapa kita kena buat apa yang Nabi suruh buat? Kenapa kita kena tinggal apa yang Nabi larang kita buat? Saya nak dapatkan jawapan dia. Kenapa? Ustaz, Assalamualaikum. Salam tolak katu. Okey, sebabnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan daripada Allah. And they turning from Allah, Ustaz. Pada pendapat saya lah. Okey, kejap. Puan Aiman. Puan Aiman. Aiman, ya. Okey. Puan Aiman. Okey. Betul jawapan dia. Sebab tadi kan kita ingat tak kita baca tafsiran ayat kan? Kita kata mursalin.
Rasul ni adalah yang diutuskan oleh Allah. Makna dia, saya sebut macam ni supaya saya nak tengok tafsiran ayat tu betul tak? Maknanya betul lah. Jadi kalau orang tanya, kenapa saya kena buat semua yang Nabi suruh buat? Kenapa saya kena tinggalkan apa yang Nabi suruh tinggal? Kita katakan, kan ayat tu cakap Rasulullah ni Allah yang hantar dia. Betul? Allah yang hantar dia, siapa yang hantar? Yang hantar dia adalah Allah. Maknanya apa yang Nabi suruh kita buat, kita kena buat. Yang Nabi suruh buat tu Allah yang suruh buat. Nabi hanya sampaikan saja sebab Nabi diutusan Allah. Apa yang Nabi larang kita buat tu sebenarnya larangan tu dari siapa? Allah. Larangan itu dari Allah. Kenapa larangan tu dari Allah? Sebab Nabi ni adalah utusan Allah. Utusan Allah. Utusan Allah. Okey. Utusan Allah tadi, yang kita faham Nabi ni utusan Allah, utusan Allah, utusan Allah tadi, itu yang pergi kepada tafsiran ayat tadi tu. Okey. Kalau tafsirnya betul, fahamnya betul, barulah pergi kepada tindakan. Tindakannya kita sebut dua tadi tu. Buat apa yang Allah, apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang dalam. Kita listkan dulu, senaraikan tu dulu. Okey. Daripada yang Syahira kongsi tadi tu, betul lah tu. Yakin apa yang Nabi sampaikan. Kenapa kita kena yakin apa Nabi sampaikan? Okay, persoalannya adalah Nabi sampaikan apa? Nabi sampaikan dari Allah. Apa yang Allah apa Nabi sampaikan dari Allah? Nabi sampaikan dari Allah tu kena buat apa? Kena tinggal apa? Yakin apa Nabi sampaikan tu dia termasuk juga dalam tindakan jugalah. Betul lah tu. Yakin apa yang Nabi sampaikan. Kenapa? Sebab Nabi ni utusan Allah. Okey, boleh saya tanya pada Syahira semula, dari mana anda dapat perkataan yakin? Macam mana anda boleh keluar perkataan yakin dekat situ? Macam mana? Sebab kan idea dapat yakin tu. Macam orang dulu kan dia macam ragu-ragu dengan Nabi Muhammad kan. Dia tak percaya itu daripada Allah. Maksudnya dia orang tak nak orang yang sama dengan dia orang. Dia orang kalau mengharapkan malaikat ke apa kan. Jadi bila ayat macam ni maksudnya Allah lah yang bagi Muhammad tu dekat dia orang. Macam tu juga Rasul lain. Lagi. Jawapan daripada ayat 3 tu. Ada pada ayat 3 tu. Kenapa kita pertama Allah bagi tahu kena yakin, betul tak? Allah bagi tahu semua kita kena yakin. Okey. Tapi yakin kita ni macam mana kita boleh dapat lagi yakin? Memanglah Allah bagi semua ayat Quran, Allah bagi tahu kita kena yakin. Betul, Allah bagi tahu. Tapi kalau kita perhalusi dekat sini, nampak tak perkataan? Ada ayat sesungguhnya. Saya nak jawapan tu dekat ayat 3. Oh, dekat ayat 3 ingat. Dia ada perkataan naka tu. Naka penegasan. Ya, sebab Allah tegaskan lagi guna inna dengan la. Innaka tu sesungguhnya. Okey, lepas tu tambah lagi benar-benar. Maknanya lagi-lagi kuatlah Nabi Muhammad ni utusan Allah. Faham tak? Sebab tu kena baca tafsiran ayat dulu dekat sini. Okey. Macam tadi, faham tak maksudnya? Contohnya macam ni lah. Huruf taukid Ustaz. Ya, huruf taukid. Okey, huruf taukid. Okey. Yang kita dah ulas huruf taukid ni dia macam ni. Saya bagi contoh. Mungkin saya bagi contoh macam ni. Okey, saya bagi satu ayat. Ayat pertama macam ni. Nabi Muhammad salah seorang rasul yang telah diutuskan. Faham tak? Faham kan? Okey, saya buat ayat nombor 2. Sesungguhnya Nabi Muhammad salah seorang rasul yang diutuskan. Mana lagi kuat? Sesungguhnya. Ayat kedua. Okay, saya bagi ayat nombor 3. Okey, saya bagi ayat nombor 3. Sesungguhnya Nabi Muhammad benar-benar salah seorang
Rasul yang diutuskan. Mana lagi strong Nombor Ustaz ni? 3 tu. Nombor tiga. Kenapa nombor 3? Sebab benar-benar. Sebab benar-benar. Sebab dia Benar-benar. sebab dia ada sesungguhnya, lepas tu dia ada benar-benar. Benar-benar. Ya. Itulah sepatutnya dalam tafsir ayat kita kena jelas macam tu dulu sebenarnya. Kalau kita dah faham penggunaan, itu kena masuk ilmu tafsir lah. Okey, lepas kita faham macam tu, itu datang jadi apabila kita boleh ada maklumat macam tu, so dia bukan sekadar Allah tu cakap biasa-biasa, tapi Allah menegaskan sampai menggunakan 2 kali penegasan. Okey, jadi lepas kita tahu maklumat tu, maka kita pun kenalah keluarkan, cari kertas ke apa. Sekarang kita pergi kepada, kalau Allah sampai cakap kena Nabi Muhammad ni salah seorang Rasul yang Allah pernah hantar dengan buat inna dengan la lagi, kita pun keluarkan. Apa yang saya kena buat? Itu yang tadi tu, itu yang keluar tadi tu. Okey, kita kata, pertama kita kata kita yakin dengan apa yang telah Nabi sampaikan. Kenapa yakin? Sebab dia ada inna dengan la tadi, patut Allah yang bagi tahu. Okey, yakin apa Nabi sampaikan. Okey, Nabi sampaikan apa? Semua Nabi sampaikanlah. Ada larangan, ada perintah, betul. Maka kita pun senaraikan lagi. Kalau Nabi ni sampaikan dari Allah, dan memang Nabi ni cakap dari Allah, maka saya kena buat apa yang Nabi suruh buat. Yang ketiga apa? Saya kena tinggal apa Nabi suruh tinggal. Dah jelas tadi? Dapat Ustaz, Okay, saja nak just put in the discussion. Boleh tak kita rangkumkan dia sebagai rukun iman juga? Betul lah, dia sebagai rukun iman juga. Tapi rukun iman yang khusus beriman dengan para Rasul. Jelas Okay. Kita ambil rukun beriman pada Rasul. Okey. Sekarang tak habis lagi tadaburnya. Sebab kita macam ni. Kita dah sampai, kita dah masuk tadabur tu. Maksudnya kita dah tahu apa yang kita kena buat, betul? Okey, sekarang pergi kepada satu peringkat lagi adalah cuba kita buat analisa jurang. Tahu tak analisa jurang? Kita tengok gap. Kita tengok gap ni maksudnya kita bandingkan apa selama ini macam ni. Okey, dia mudah je. Jadi, kita dah tahu apa kita kena buat kan? Buat apa yang Nabi suruh buat. Okey. Persoalannya adalah sekarang kita nak ubah diri, betul? Kita tahu kita kena buat apa. Tapi belum selesai lagi. Kita kena bertindak. Kita kena bertindak tu maksudnya kita kena tengok. Kita kena senaraikan. Apa yang Nabi suruh aku buat dalam bentuk wajib dia? Faham tak macam tu? Sekarang ni kita dah senaraikan tadi. Kita kata saya kena buat apa yang Nabi suruh buat. Sekarang ni isunya adalah apa yang Nabi suruh saya buat. Betul tak? Okey, Nabi suruh kita buat apa? Yang perintah wajib. Contoh. Solat. Apa dia? Tak. Sekarang ni kita pergi perintah dulu. Apa yang Nabi perintahkan wajib kita buat? Nabi perintahkan dalam bentuk wajib kita kena buat. Nabi suruh kita buat apa? Okey, pertama, Nabi suruh kita solat 5 waktu. Okey, senaraikan. Solat 5 waktu. Rukun Islam lah Ustaz. Tidak, yalah. Okey, kita ambil dululah. Solat 5 waktu lah. Rukun. Okey, solat 5 waktu. Okey. Sekarang ni kita dah tahu. Okey, saya kena buat apa pada ayat ni? Saya kena buat apa yang Nabi perintah buat. Okey. Apa yang Nabi perintahkan saya buat? Contohnya solat. Lepas tu, tanyalah dekat diri kita. Tanya diri kita. Itu yang ada puan tadi tu tanya, yang puan keempat Ummu Aiman cakap tadi, bandingkan dengan diri kita tadi tu. Maksudnya, lepas kita tahu apa yang kita dah tahu tadi, kita kena buat apa yang Nabi suruh kita buat. Betul? Sekarang kita kena tanya lagi diri kita. Apa yang Nabi suruh buat, aku dah buat.
apa yang Nabi suruh buat, apa yang boleh aku buat. Jelas tak faham kat situ? Faham ya? Sampai tak maksud saya ingin sampaikan? Faham Ustaz. Okey. Jadi contoh. Kalau Nabi kata, dalam banyak-banyak yang Nabi suruh buat, aku kena solat. Maknanya tanya diri kita, aku solat tak 5 waktu? Kita tandakan, aku dah buat solat 5 waktu. Nabi suruh aku menunaikan zakat. Aku dah buat ke belum? Dah buat. Contoh. Nabi memerintahkan wajib bagi aku untuk mengerjakan haji. Contoh kan? Dah buat ke belum? Tanda diri kita. Di situlah tadaburnya. Okey, kita ambil yang kedua pula. Ya. Tak maksudnya yang ini, soalan yang ini kira lebih pada muhasabah lah. Iyalah. Muhasabah diri kita dengan apa yang Nabi Nabi perintahkan tu. Ya. Kita muhasabah. Tapi sebelum nak datang muhasabah, kita kena tahu dulu apa yang kita kena muhasabah. Betul? Betul. Apa yang kita kena muhasabah tadi itulah kita kena tahu dulu ayat tadi pasal apa. Ayat tadi pasal Rasulullah utusan Allah. Jadi daripada tafsiran tadi tu baru datang kepada saya kena muhasabah tentang sejauh mana saya buat apa yang Nabi minta buat. Tapi kita takkan tahu untuk buat postmortem, kita takkan tahu nak buat muhasabah, koreksi diri kalau kita tak faham ayat tu suruh muhasabah apa. Betul tak? Betul. Jadi kita kena pergi kepada faham dulu. Jadi, tuan-tuan bayangkan, ayat 3 ni saja walaupun tak habis lagi surah Yasin, ini berubah jadi baik tak? Nampak tak ayat Quran tu dia bawa kita ke mana? Kita nampak tak ayat Quran tu sebenarnya dia suruh kita jadi apa? Nampak Ustaz. Jadi kalau bayangkan, orang dulu kalau dia mengaji Quran, 10 ayat dia stop. Dia tak pergi ayat lain, dia tunaikan ayat tu. Tuhan suruh aku buat apa? Tuhan suruh aku ubah apa? Tuhan suruh aku baiki kat mana? Sebab tu orang dulu, mereka ni ada akhlak macam Quran. Nabi akhlak macam Quran. Sebab Nabi buat apa semua yang Allah perintahkan. Itu sebenarnya tadabbur. Jadi, selama ni kita baca je ayat. Baca, innaka lamunur saya baca ayat 4. Tapi kalau lepas kita tadabbur, setiap ayat ni kita kena tahu dulu apa yang ayat ni cakap. Maksudnya apa yang Allah cakap. Lepas tu, kita kena tahulah. Lepas kita dah faham tadi, kita kena senaraikan. Apa yang saya perlu buat. Lepas senaraikan apa yang saya perlu buat, pergi kepada satu peringkat lagi, bandingkan. Apa yang Allah pesan tu, kita dah buat ke belum? Kalau belum, baiki. Kalau belum mantap, baiki. Kat situlah. Itulah tadabbur. Tak susah pun. Saya beri ni adalah untuk kita orang awam, kita ambil maklumat kat situ saja. Tapi kalau kita ada ilmu yang lebih lagi, dia akan pergi kepada proses lain pula. Dia lain lagi. Tapi itulah sebenarnya. Semua orang sebenarnya pergi kepada apa yang saya perlu buat, ambil tindakan daripada ayat yang saya baca. Itulah sebenarnya hasil tadabbur dia. Dia bukan sekadar nak tahu ayat tu maksud apa, tapi pergi kepada apa yang saya kena buat setelah saya tahu maksud ayat tu apa. Itulah beza antara tafsir dengan tadabbur. Okey, ada soalan? Ustaz. Ya. Kan selalu Ustaz akan gabungkan dengan surah-surah lain kan? Kalau macam tu kiranya kita kena khatam semua dulu baru kita boleh cari ke? Ataupun kita ada keyword-keyword yang kita boleh link pada surah-surah lain? Okey, kalau gabung dengan ayat-ayat lain, itu dekat ilmu tafsir.
gabungkan dengan ayat-ayat lain tu sebab kita nak dapat maklumat menyeluruh. Itu masih lagi peringkat tafsir. Tetapi kita yang buat tadabbur, kita tidak tafsirkan ayat. Kita hanya merujuk kepada kitab tafsir. Dalam kitab tafsir sebenarnya ada yang sudah bawa ayat-ayat lain. Faham tak? Faham. Okey, ibu-ibu boleh bezakan tak setakat ni antara tafsir dengan tadabbur? Boleh Ustaz? Boleh. InsyaAllah Ustaz boleh. Lepas ini, kalau belajar mana-mana ayat Quran, kita kena keluarkan, perkara penting kita kena senaraikan. Apa yang saya perlu buat? Itu paling penting. What must be done dulu. Apa saya perlu buat? Lepas tu step kedua, kita bandingkan. Apa yang kena buat tadi tu kita dah buat ke belum? Kalau kita dah buat, alhamdulillah. Kalau kita belum buat, buat. Kalau ada kekurangan, baiki. Maka kalau kita ambil tindakan-tindakan itu, kita memang dapat jadikan Quran sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Nak jadikan Quran itu sebagai petunjuk, nak jadikan kita daripada baik kepada lebih baik. Itulah fungsi tujuannya Al-Quranul Karim. Kena buat checklist lah Ustaz. Ya, kena buat checklist senarai semaknya. Tapi sebelum nak disenarai semakkan, kena tahu dulu apa yang perlu disenaraikan. Ya, betul. Jadi nak tahu apa yang perlu disenaraikan itulah kena fahamkan dulu ayat tu maksudnya apa. Jadi salah satu platform nak tahu tafsir ayat, buka apa tadi? Celik Tafsir. Celik tafsir. Okey, sekarang waktu pun dah lebih, tak apa kot. Boleh Pamila kita lanjutkan lagi. Sayanglah buat pendek-pendek ni. Saya lanjutkan lagi, tak apa. Boleh? Kita boleh tunggu lagi. Okey, saya nak tunjukkan kitab-kitab tafsir yang tuan-tuan boleh baca. Okey. Sekarang saya stop share kat sini. Okey, macam ni. Celik tafsir ni sangat bantu, tapi kena guna IT lah. Okey, dah tahu tadi kat mana nak cari. Okey, sekarang ni macam ni. Di tangan tuan-tuan dan puan-puan ada kitab tafsir apa? Yang ada sebagai rujukan tuan-tuan dan puan-puan. Siapa boleh kongsikan? Kita boleh kongsikan. Tafsir Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman. Okey, tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Okey, lagi? Hamka. Okey, jap. Pimpinan Ar-Rahman. Lagi tafsir Al-Azhar Hamka. Okey, lagi? Yang lain? Munir. Tafsir Al-Munir atau Wahbah Zuhaili. Alright. Lagi yang lain? Ibnu Kathir, tafsir Al-Quranul Azim, tafsir Ibnu Kathir. Lagi yang lain? Dia pakai Salahuddin Abdullah Ustaz. Salahuddin Abdullah tu dia adalah tafsir Mubin ke? Dia dengan Omar Khalid. Ya, tafsir Al-Mubin tu dia gabung, dia dua orang, terbitan Dewan Bahasa Pustaka. Ya. Alright, lagi yang lain? Fi Zilalil Quran. Okey, masya-Allah, tafsir fi Zilalil Quran, Kutub, Syed Kutub. Alright, lagi yang lain? Tafsir Al-Aisah. Tafsir Al-Aisah. Alright. Lagi yang lain? Tapi saya Al-Quran di radio Ustaz pun ada juga. Okey, tafsir As-Sun Haji. Okey, itu okey, tulis dulu, tak apa. Nanti kelas akan datang, saya kena buat satu lagi kelas untuk terangkan pada tentang perempuan macam nak guna tafsir tu. Okey, lagi? Tafsir Al-Maraghi Ustaz. Tafsir Al-Maghari. Ada terjemahan dia? Ya, tafsir. Oh, tafsir Al-Maghari. Okey, lagi yang lain? Cepat bantu saya sebab saya akan bantu perempuan macam mana nak guna kitab tafsir itu nanti. Lagi? Saya akan bagi cadangan tafsir mana yang kita orang awam boleh baca. Nanti saya sebut kenapa tafsir ni kekurangan dia kat mana, kelebihan dia dekat mana. Lagi yang lain?
Saya pilih Ustaz, saya pilih yang perkata punya tu Ustaz. Perkata tu terjemahan saja. Perkata tu hanya terjemahan saja, Kak Mazidah. Itulah sebab tu saya nak tengok pandangan Ustaz. What is the best kan? Perkata tu terbitan siapa? Al-Ihsan. Al-Ihsan Indonesia. Ya. Okey, lagi yang lain? Saya nak word by word kan Ustaz? Apa nanti Ustaz advisekan what is the best? Yes, saya akan bantu anda pergi kepada tadabbur. Sebab kita dah belajar sedikit sebanyak maklumat dari tadabbur tu, tapi kita kena buat latihan lagi. Kita memang kena buat intensif. Contohnya supaya dia sebenarnya sebelum nak pergi tadabbur tu, kepada faham ayat tu sangat penting. Dia faham ayat tu lah yang sangat penting dulu. Sebab ramai orang dia abaikan pada tafsiran ayat. Sebab kita bimbang, kita tersalah tafsir. Itu kita bimbang. Jadi saya nak bantu tuan-puan dekat tafsir mana. Sebab dalam koleksi pustakaan kat rumah saya ni, saya ada banyak contoh-contoh. Saya boleh tunjuk nanti. Okey, lagi yang lain? Ustaz, saya punya Al-Quran dan terjemahnya daripada Profesor Dr. M. Qurash Shihab. Terjemahan saja, bukan tafsir Al-Misbah. Ustaz, selama ni saya baca ni je. Ini je saya ada kat rumah. Tafsir apa namanya? Al-Quran dan terjemahnya. Okey. Tapi ada tafsiran ayat tak? Tapi ada. Tapi pendek kan? Betul. Tapi dia pecah-pecah jugalah. Maksudnya kalau ayat 87 tu dia bercakap pasal ayat tu sahaja. Dia pecah-pecah jugalah. Okey. Yang lain ada tak yang lain? Ada siapa sebut? Saya nak cari lagi jawapan. Ada jawapan saya perlukan lagi ni. Tafsir Ibn Katsir. Dah ada tadi Ibn Katsir. Lagi yang lain? Munir ada Ustaz? Dah ada tafsir Al-Munir. Jalalain Ustaz. Jalalain. Siapa? Ummu Faik, masya-Allah. Jalalain. Alright. Jalalain Al-Imam Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Jalalain. Alright. Lagi Ustaz, ada tak? Tafsir Tahili Ustaz? Tafsir apa? Tahili. Tahlili. Pengarang dia siapa? Tahili. Tapi Indonesia punya ni lah. Oh, Indonesia punya. Tafsir Al-Qurtubi. Okey, siapa ada tafsir Muyassar? Siapa ada tafsir Al-Muyassar? Tak ada. Okey. Saya tunjukkan dulu kita tafsir. Nanti slot lain kita tak terang hari ni. Slot lain saya bantu ibu-ibu dan perempuan macam mana kita nak pilih tafsir kalau macam kita orang awam ni kan. So kita nak rujuk apa? Yang ada tu tak apa. Yang dah ada tak apa. Okey, sekarang saya tunjukkan tuan-tuan contoh-contoh dia. Tapi saya akan terangkan kemudian lah. Saya akan terangkan kemudian sebab tafsir ni dia ada kekurangannya satu bab, dia ada kelebihannya pada satu bab. Sebab dia macam kita sekarang orang awam kan. Kita nak rujuk tafsiran mana? Sebab nak pergi kepada tadabbur, kita kena tahu tafsiran ayat dia. Apa yang ibu-ibu sebut ni semua kitab tu sangat-sangat bagus. Cuma ada beberapa lagi yang perlu ditambah. Okey, saya tunjukkan contoh kitab tafsir dia. Lepas tu nanti kelas akan datang, mungkin saya akan bantu sikit sebanyak. Nanti saya buat slide lah. Nanti saya buat nota. Saya tunjukkan kitab tafsir ni yang mana yang boleh kita manfaatkan. InsyaAllah. Semua tu sangat manfaat. Okey, begini. Saya tunjukkan tafsir yang tak ada. Okey, saya tunjukkan gambar dia. Okey. Nampak tak kalau saya tunjuk gambar ni? Ini nampak tafsir apa ni? Al-Muyassar. Tafsir Muyassar ni dia tafsir yang ringkas juga, dia 3 jilid saja. Nampak tak? Ini pun cuma sayangnya dekat Malaysia ni banyak terjemahan Indonesia. Itu yang sayangnya. Tafsir yang Malaysia ada beberapa saja. Okey, saya tunjukkan. Ini adalah tafsir Muyassar. Yang ni boleh guna juga. Dia ada 3 jilid. Nampak tak juzuk by juzuk? Ini tafsir yang ringkasan. Tafsir Muyassar. Okey. Siapa yang tak ada tafsir radio tadi tu? Ini contoh tafsir radio. Ini tafsir Melayu. Ni boleh balik. Dia 30 juzuk. Nampak tak tafsir radio? Tafsir Ahmad Sunan Haji.
Nampak Okey. Contoh lain. Siapa pernah dengar tafsir As-Sa'di? Ni. Tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di nampak? Tak nampak Nampak tak? Nampak dia punya. Ya, ini adalah tafsir tafsir As-Sa'di. Okey, tafsir As-Sa'di. Okey. Yang siapa sebut Jalalain tadi, kalau Jalalain tadi yang macam ni lah. Dia ada 3 jilid Jalalain. Ni Jalalain ni pun dia senang. Dia tak ulas panjang lebar. Tapi tak apa, nanti saya buat cadangan 1, 2, 3 yang boleh ambil lah. Ni tafsir Jalalain. Yang sebut tadi tentang tafsir Al-Azhar, kita semua pernah tengok lah. Ni tafsir Al-Azhar. Ni tafsir Al-Azhar ni, ini yang versi Indonesia. Ini adalah tafsir Al-Hamka. Ni bukan, ini tafsir Al-Aisar. Nanti saya akan sebut kenapa tafsir Al-Aisar ni kita boleh rujuk dia. Jelas? Tafsir Al-Aisar. Okey. Saya sebutkan, saya tunjukkan contoh tafsir lain, lepas tu kita akan tamatkan. Sekejap Sekejap. Saya tunjukkan. Kalau datang rumah saya boleh bantu tunjukkan tafsir. Sebab saya ada banyak koleksi yang terjemahan yang bahasa Melayu. Saya ada yang Arab dia. Okey, begini. Pernah tengok tafsir Al-Furqan tak? Dr. Abdullah Yassin punya. Ni, tafsir Al-Furqan. Ini pun senang. Dari Yassin punya, tapi saya pakai itu Ustaz juga. Sekat ni dia hanya ada 6 juzuk saja. 6 juzuk. Okey. Tak apa, nanti kita akan senaraikan, saya akan bagi cadangan-cadangan ada apa perlu ada. Ustaz, ini sampai 30 juzuk lah Ustaz, saya ada ni. Iyalah, dah ada 30 juzuk. Okey. Nanti Juz Amma. Juzuk Amma saja. Dah sampai juzuk Amma ke? Sampai juzuk Amma ada. Juzuk Amma. Okey, nanti kita buat kes penggunaan kita kata tafsir. Satu solat yang khas. Okey, ini contoh tafsir Al-Munir. Berat juga tafsir Al-Munir ni, tapi dia ada sesuatu yang kita boleh ambil banyak manfaat. Ada tafsir Hidayatul Insan tak? Ni tafsir Hidayatul Insan. Dia ada 4 jilid. Hidayatul Insan. Okey, ini tafsir Mubin yang puan tadi sebut, yang Khalid, yang Salahuddin Abdullah sebut, Omar Khalid. Ni tafsir Al-Mubin, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Yang ini. Jelas? Okey. Betul Ustaz. Okey, tak apa. Minggu nanti akan datang, mungkin saya kena buat satu slot khas pasal tafsir lah. Tapi dia tak cukup dengan maklumat tu. Perlu ada beberapa maklumat lain. Ada buku Asbabun Nuzul tak? Tak ada. Ni Asbabun Nuzul membantu untuk faham tafsir. Nanti saya akan bantu tentang Asbabun Nuzul juga. Saya ada Asbabun Nuzul dan terjemahan bahasa Melayu oleh Dr. Ahmad Hatta. Is that okay? Nanti kena tengok dulu riwayat yang dia bawa. Okey. Lepas tu ada tak kamus-kamus Quran? Ada kamus Quran tak? Ada. Ni contoh. Ni. Banyak kena belajar ni. Okey, ni kamus Quran. Nanti kita buat kelas intensif. Nanti saya bantu. Saya tunjukkan saja macam mana nak pergi kepada proses tadabbur. Ni rujukan-rujukan kita. Pernah ada kamus Quran. Kalau boleh beli kamus Quran ni. Ni kamus Quran dia ada 3 jilid. Okey. Kamus Quran lain ni yang ni. Ni. Ada tak kitab ni? Al-Alfaz. Ni. Al-Alfaz. Ni 1 jilid Indonesia. Sangat bagus menerangkan tentang maksud-maksud. Yang ni boleh guna juga. Okey, dah snap. Right. Lepas tu tolong dapatkan kamus Quran yang Universiti Malaya terbitkan. Ini adalah kamus Al-Quran. Okey. Jelas ya? Okey, tak apa. Nanti satu slot yang lain kita akan pergi kepada saya akan bantu sedikit sebanyak tentang penggunaan kitab-kitab tafsir yang untuk level macam kita ni, kita boleh rujuk yang mana. InsyaAllah. Saya bimbang nanti
baca taksir yang terlalu tinggi nanti dia punya ulasan tu banyak sangat sampai kita hilang point dia. Tapi insya-Allah nanti saya akan bantu ibu-ibu semua, tuan-tuan dan puan pergi kepada tafsiran ayat. Sebab ramai pihak yang dia mengabaikan, ada setengahnya mengabaikan tafsiran ayat. Sebab dia kata, oh saya nak tadabbur sebab dia banyak dengar, dia salah faham. Dia dengar, dia kata kalau kita buat tadabbur, kita bukan nak tafsir ayat. Betul, kita bukan buat tafsiran ayat, tetapi kita kena faham ayat yang kita nak tadabbur. Jadi kalau nak faham ayat yang kita kena tadabbur, kita kena rujuk kitab tafsir. Tapi kita nak rujuk kitab tafsir yang mana? Setakat dengan umur kita, daya kita membaca, kemampuan kita untuk menganalisa ayat, maka ada tafsir-tafsir yang dicadangkan, kalau boleh ada sebagai naskah koleksi. Sebab Quran terjemahan saya tahu semua dah ada Quran terjemahan. Betul? Betul. Tetapi yang nak faham terjemahan, dia jangan baca terjemahan saja. Tetapi nak kukuhkan terjemahan itu supaya kita tak salah faham, kena rujuk tafsir. Tapi kena rujuk tafsir apa? Iaitu nanti saya kena bantu pada slot yang berikutnya. InsyaAllah nanti saya akan bantu buat slot yang khas untuk kelas tafsir. Tapi tak perlu tunggu hari Ahad lah. Nanti saya bagi slot yang khas. Saya carikan tarikh dia nanti untuk kita belajar. Saya bantukan untuk tafsiran ayat. Ya, ada soalan. Nanti Ustaz listkan yang mana sebab saya nak beli yang baru punya. Jadi Ustaz listkan maybe dalam Telegram ke, which is the prioritize lah, yang number 1 sampai the best sampai. Nanti saya senaraikan lah sebagai kita orang awam macam kita ni, apa tafsir yang boleh kita bantu. Dia tak cukup satu sebenarnya sebab dia perlukan 2-3 lah. Tapi nanti saya senaraikan insya-Allah. Okay? Ustaz. Ya. Saya tengok dekat Shopee dia banyak jual yang e-book tahu. Maksudnya yang PDF punya. Itu boleh ke kita sebenarnya? Dia macam copyright tak? Penerbit dia siapa penerbit? Ada je Al-Munir dia. Boleh. Boleh je. Dia tak salah maksud kalau orang tu dia salah pakai, tak salah guna. Dia cuma bezanya pada e-book dengan hard copy lah. Itu je lah. Itu je lah. Right. Cuma sayangnya kebanyakannya terjemahan Indonesia. Indonesia ni pun sebenarnya dia banyak penerbit. Tapi saya tak nak pening-pening lah pasal penerbit tu, yang tu kemudian. Nanti saya bantu ibu-ibu untuk kalau nak cari yang terjemahan Indonesia, penerbit mana yang terbaik. Dari sudut design dia terjemah dia, susunan terjemahan. Itu pun ada. InsyaAllah pada kelas akan datang nanti saya akan buat untuk satu slot tafsir. Ustaz, minta tolong Ustaz kalau dapat yang e-book punya tu Ustaz recommend yang paling bagus. Saya kadang-kadang lebih suka e-book juga sebab rumah tak ada banyak tempat nak letak buku banyak kan. Betul. E-book tu nanti kena tunjuk pada saya yang mana. Okey. Ustaz tak ada yang ada list tu sebab yang tu lagi pula e-book senang kalau kita dekat klinik ke kita boleh buka baca sebab on phone kan. Saya sebenarnya saya beli e-book dekat Shopee. Okay. Dia ada Ibnu Katsir dia ada. Okey. Nanti kongsi pada saya. Kongsi pada saya. Lepas tu Ustaz recommend yang mana, kita akan beli yang itu. Alright, insya-Allah. Dia sebenarnya e-book ni sangat bagus. Boleh buat di mana-mana. Cuma kalau kita yang suka ada koleksi buku ni, dia bukan apa tahu. Dia buku ni, dia punya bau kertas dia tu, dia puas sikit kalau pegang e-book kan. Dia lain sikit tau. Saya setuju Ustaz. Dia sebenarnya bukan kita bukan pasal kita nak koleksi, nak tunjuk banyak kitab tak. Tapi sebenarnya dia hard copy ni dia ada lain, dia punya aura dia macam dia kertas dia tengok, dia bukan apa tau, psikologi kan, tengok buku kan. Anak-anak tengok besar dengan buku dia beza. Tapi e-book bonding. Tapi e-book sambil boleh baca. Ya, betul. E-book sangat senang kita nak ke mana-mana boleh rujuk lah. Okey, tak apa. Nanti boleh kongsikan e-book yang mana insya-Allah. Nanti kita akan bantu. Mungkin saya akan buat slot pada minggu yang mungkin saya bantu kot ibu-ibu pada hari Ahad yang ketiga nanti. Ahad yang ketiga saya akan buat satu slot tambahan untuk tafsir. Ustaz, saya ada jumpa website yang kita boleh download semua e-book lah. Tapi macam Ustaz cakap lah, kebanyakan Indonesia. Jadi macam kamu semua ada kat dalam tu Ustaz? Boleh.
Puan Hashimah nanti kongsikan dekat saya, nanti saya semak dulu. Ustaz, Okey. Ya, boleh. Kak Mazidah ni ya. Okey, memanglah kebanyakan kita ada beberapa naskah berbagai-bagai tafsir kan. Tetapi Ustaz, walaupun saya ada beberapa, saya tetap suka yang dua ni sebab dia bab perkata. Nanti Ustaz advise kan, is it better to use the perkata ataupun yang biasa ya? Nanti Ustaz advise kan lah, which is the best kan. Nombor dua Ustaz, bercakap pasal celik tafsir which is on Google. Kita selama ni memang tak berani tahu Ustaz nak Google, simply Google and simply read. Kita takut ada terpesong, adakah diiktiraf oleh Jabatan Agama kita ya. Sebab tu tak pernah nak tengok yang Google ni Ustaz ya. So kalau Ustaz dah iktiraf yang celik tafsir ni boleh, can be trusted dan kita berani nak gunakan. Itu saja Ustaz. Terima kasih. Sebab celik tafsir tu dia penulis dia No'man Ali Khan ada juga dalam tu dicampur dengan Maulana Hadi. Saya baru nak tanya siapa author dia. Okey, terima kasih Ustaz. Boleh. Yang tu kita boleh rujuk. Yang lain-lain tu saya tak kata okey tak okey. Dia begini, kita kena faham ya. Di Malaysia kita tidak ada semakan kepada kitab tafsir. Yang lesen diberi kepada ayat-ayat Quran sahaja. Yang ada lesen Kementerian Dalam Negeri tu, setakat yang saya tahu, kita belum lagi, kalau saya salah tolong betulkan ya, kalau saya salah tolong betulkan. Kitab tafsir ni kita tidak ada tapisan. Yang hanya pada ayat-ayat Quran sahaja. Sebab itu buatlah terjemahan apa sekalipun, dia hanya rujuk kepada ayat Quran yang ada pada kitab terjemahan tu. Tu yang tu setakat yang saya tahu dah. Pasal memang kita jumpa macam-macam jenis tafsiran. Dia memang tidak ada satu badan yang menyemak tafsir mana yang patut didahulukan. Cuma dari sudut terjemahan, kalau yang digunakan di peringkat universiti untuk terjemahan ayat, kebanyakannya menerima terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kalau terjemahan tu yang diiktiraf macam di universiti untuk penulisan ilmiah, kebanyakannya merujuk kepada terjemahan yang dibuat oleh Syekh Abdullah Basmaih tu, yang tafsir pimpinan Ar-Rahman. Satu jilid je. Dia ada yang senang Jawi. faham juga. Dia ada yang Jawi, dia ada yang bahasa Rumi pun ada. Lepas tu dia ada juga dalam English. Kalau Jakim, dia memang terbitkan yang itulah. Itu dekat terjemahan dia. Tapi terjemahan yang lain memang tidak ada badan yang pantau. Memang tidak ada. Tafsiran tidak ada. Tapi kalau ayat Quran tu ada. Ayat Quran tu lah, supaya ayat Quran tu tak salah, itu memang ada pakar-pakar yang akan menyemak. Ahli jawatan kuasa akan menyemak. Betul, kalau beli Quran terjemahan kan, tengok ada lesen tak? Kementerian tu. Cuma yang tafsir itulah yang insya-Allah nanti kita akan buat surat yang khas. Nanti kita akan buat bantuan, kita akan bantulah sama-sama insya-Allah. Kita sama-sama belajar. Semoga nanti kita dapat tadabbur ayat-ayat Quran mengikut kemampuan. Kita peringkat orang awam, kita buat tadabbur untuk peringkat orang awam saja. Kita ambil paling penting kita sebut tadi tu. Kita dapat keluarkan, kita boleh senaraikan apa yang kita kena buat dan kita kena buat analisa jurang. Apakah yang kita senaraikan tadi, kita dah buat ke belum, ada kurang ke tak kurang dan sebagainya. Itulah sebenarnya kepada tujuan tadabbur ayat. InsyaAllah. Ada lain pertanyaan? Ada lain pertanyaan? Ustaz nak tanya. Untuk beginner, kita kena tadabbur tu ayat by ayat ataupun surah by surah dulu ataupun juzuk by juzuk dulu? Dia sebenarnya dia macam ni. Cara kita belajar Quran tidak untuk kita belajar tadabbur, tak mestinya kita kena ikut susunan surah by surah. Kita boleh ikut ambil juzuk pendek dulu boleh, nak ambil surah-surah lazim pun boleh, nak ambil ayat-ayat pilihan pun boleh.
Yang paling kalau tuan-tuan dan perempuan ada cadangan ayat-ayat yang selalu dibaca, nak ditadabbur, itu pun lagi bagus jugalah. Tapi kalau nak ikut surah-surah lazim, kita dah ada kelas di bawah kelas hari Khamis petang, anjuran Rawdah Zandra tu. Itu boleh ikut kelas surah lazim. Kalau nak ambil, kalau siapa ada jadual yang saya hebahkan tu, jadual tu, kita ada tadabbur surah. Kita ada tadabbur surah-surah popular. Kita ada itu yang cadangnya hari Ahad, kita buat tadabbur ayat-ayat pilihan. Maksudnya ambil satu ayat itu kita tadabbur. Kalau tuan-tuan boleh senaraikan ada cadangan ayat dia, boleh juga. Nanti saya akan buatkan note dia. Kalau macam pihak Biro Agama untuk Fekra, Puan Mila dengan rakan-rakan, kalau ada cadangan ayat-ayat, boleh bagi tahu awal-awal, kita siapkan nota dia. Ustaz, nanti respon later. Respon later. Alright. Yang lain-lain ada pertanyaan lain? Saya buka kepada pertanyaan, tak apa. Kalau siapa rasa dia ada urusan lain, tak apa. Kalau dia nak berundur dulu, tak apa. Ada pertanyaan lain? Saya bagi ruang ni. InsyaAllah waktu ada, Allah bagi. Tak buat apa pun. Alright, ada mana-mana pertanyaan lain? Membantu tak tuan-tuan dan perempuan? Boleh dapat beza tak antara tafsir dengan tadabbur? Paling penting objektif kelas kita pada pagi ini tercapailah, moga-moga. Kalau ada kekurangan tu saya minta maaf ya Puan Mila dan rakan-rakan khususnya. Ada pertanyaan lain, soalan lain? Ustaz boleh bagi tips tak? Kalau macam kita study, kita nak tengok ayat-ayat Quran ni, biasa Ustaz buat tu waktu bila ataupun alright. Dia begini. Nanti saya akan buat satu nota tambahan. Saya akan buat tentang apakah tips-tips untuk tadabbur ni. Jadi kita belajar pada kaedah umum saja. Dia tip-tip tadabbur ni dia melibatkan dua perkara. Pertama, dia melibatkan persediaan fizikal, dia juga melibatkan persediaan dari sudut rohaninya. Dia juga bergantung kepada tempat, bergantung juga kepada masa. Contoh, kalau kita baca ayat Quran pada waktu itu waktu the best sekali. Kalau kita baca waktu malam Quran, dia tak sama kita baca waktu dalam keadaan kita siang. Sebab Quran tu diturunkan pada waktu malam. Waktu malam Al-Qadar tu Quran turun. Dan malam ni kita tahu kan, siapa yang biasa buat solat malam, dia tak sama dia buat solat waktu siang. Dia baca Quran waktu malam ni, dia feel dia tu, dia datang, penghayatan dia tu, dia memang Allah jadikan kita punya tubuh badan kita ni memang waktu malam ni dia berbeza sikit. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Waktu malam dia antara tempat terbaik. Lepas tu pula mengambil kira tempat. Kalau kita tadabbur Quran tempat yang hinga-binga pun akan ganggu. Dia mengambil faktor tempat, mengambil pada faktor masa, mengambil kira kita sendiri tu, psikologi kita, persediaan kita nak tadabbur tu mengambil kira juga. Lepas tu termasuk kepada adab-adab yang lain. Tadabbur tu. Yang tu saya kena bagi nanti nota tambahan dia. Kena tempat yang tenang lah ya Ustaz. Ya, dia macam ni. Kita ni kesilapan kita kadang-kadang adab tu kita abaikan dengan Quran sebenarnya. Kita kena cari tempat yang tenang lah. Jadi kalau macam kita sibuk dengan cucu, dengan apa, kita cuba cari satu waktu yang kita boleh lari daripada semua orang. Supaya tak terganggu lah. Tapi kalau, yalah kan, pasal kita nak Quran ni kan, kadang-kadang kita baca Quran sekejap lagi, kita berhenti. Sebab apa? Nak layan benda lain. Contoh, dia itu sebenarnya hilang fokus Ustaz. Yes, dia hilang fokus. Sikit-sikit kita ambil waktu, kita baikilah sikit supaya kita boleh fokus. Kalau kita memang nak fokus Quran tu, kita buat jadual. Kalau kita bagi ibu, kalau kita tahu kan siang memang susah. Betul. Anak-anak sibuk ni, kita cuba cari waktu yang malam, anak-anak masih tidur, belum bangun lagi, waktu awal pagi pun bagus. Kita baca. Tapi kita kena
kita kena ada macam tu tadi lah. Ada Quran tafsirnya, nak rujuk yang mana, kena ada rujukan dekat situ. Last sekali, kalau kita tak faham, kita boleh tanyalah. Kita boleh tanya kepada mana-mana guru kita, kita tanya, ayat ni maksudnya apa? Kat situ. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat, saya paling penting sekali, objektif untuk kelas hari inilah, moga-moga tercapai lah. Tercapai sedikit sebanyak tu. Jadi bermula minggu depan, kita akan tadabbur ayat-ayat pilihan. Nanti macam ni. Cara pertama, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada cadangan ayat, tolong kemukakan. Kita buat senarai dia, kita buat satu silibus. Okey, ni baca ayat apa, dan saya juga akan tunjukkan beberapa ayat-ayat pilihan yang boleh kita belajar. Okey, jelas? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kak Fahma daripada Felpra juga Ustaz. Okey. Mana kelas yang Felpra ni, Ustaz cadangkan untuk tadabbur ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat pilihan kan Ustaz? Mana lebih, mana Ustaz boleh tetapkan ayat-ayat mana? Mana maklumkan kita lebih awal dengan nota tu. Saya rasa itu lebih lagi kita senang fokus, kita boleh ataupun nak baca berkenaan dengan tu sebelum kelas kita mulakan. Boleh? Alright. Boleh. Nanti saya, kalau dapatkan bagi saya contoh ayat lain pun tak apa. Bagi juga dekat saya, nanti saya gabungkan ni. Nanti kita buat senarai ayat-ayat yang kita akan tadabbur pada setiap kelas hari Ahad minggu pertama dengan minggu kedua. Nanti saya siapkan nota-notanya. Okey, terima kasih. InsyaAllah. Okey. Kalau tuan-tuan nak ikut tadabbur, nak tahu teknik tadabbur, nak cari pengajaran, tuan-tuan boleh ikuti kelas hari Khamis. Hari Khamis petang, saya akan buat surah-surah lazim, yang mana selepas surah lazim tu, kita akan buat satu dipanggil tista, tindakan selepas tadabbur. Lepas tu kita akan buat mutiara hikmah. Mutiara hikmah tu dia lebih kepada ayat-ayat yang berbentuk kita nak buat macam moto ataupun tagline cuma tu. Itu pun boleh bantu untuk fahamkan, untuk boleh dapatkan teknik tadabbur kat situ. Pukul berapa Ustaz Khamis tu? Khamis tu kita buat cuma waktu kerja lah, di petang pukul 3 sampai pukul 5. Tapi di surah-surah lazim. Sekarang ni kita baru masuk surah At-Tin. Surah At-Tin. Ada bagi cadangan tu ayat-ayat surah Yasin tu, cuma ayat Yasin tu kita dah buat dengan Ustaz Uzair. Ustaz Uzair. Jadi saya kalau boleh saya tidak mahu ada pertembungan. Surah Al-Mulk. Al-Mulk. Al-Mulk tu saya kena cari waktu lain tu. Yes Ustaz, surah Al-Mulk. Jarang ada tadabbur Al-Mulk. Okey. Kalau hari Sabtu saya buat Al-Kahfi. Okey, apa dia? Saya ingin ucapkan tahniah kepada Biro Agama Felkra kerana anti saya adalah pesara Risda. Alhamdulillah. Dulu dari kami Badan Agama Risda, tapi saya dah bersara. So syabas kepada Badan Agama Felkra. Dan saya akan call Risda untuk suggest dia orang pun patut buat macam ni. Itu saja ya. Syabas ya daripada Felkra. Sama-sama. Dulu Risda dan Felkra adalah di bawah kementerian yang sama, tapi sekarang tak tahulah macam mana. Sekian, terima kasih. Okey, insya-Allah. Jadi nanti dia macam ni je. Apa-apa pun kita tuan-tuan bagi cadangan pada saya, apa-apa cadangan ayat pilihan dan sebagainya, ataupun kalau ada surah kita bincang balik, nanti kita siapkan bahan-bahan bantuan mengajar tu. Untuk bahan-bahan belajar tu. Ya, insya-Allah. Pasal saya pun tengah belajar juga, jadi waktu tu saya perlu susun dengan lebih baik. Jadi kalau ada kekurangan, kelemahan, saya mohon ampun dan maaf.
Moga-moga objektif kelas kita pada kali yang kedua ini tercapai. Jika ada kekurangan, saya mohon ampun dan maaf ya. Kita sambung pertemuan kita pada minggu yang berikutnya. Minggu berikut saya akan bawa satu contoh. Saya ada nota, nanti saya beri. Ayat-ayat yang kita nak tadabbur. Pasal kita dah nak masuk bulan-bulan haram. Nanti kita tadabbur ayat-ayat bulan-bulan haram. Pernah dengar? Pernah dengar tak? Pernah baca tak ayat Quran pasal bulan-bulan haram? Setengah pelajar saya dia pernah lalu kot. Tak pernah dengar? Tak pernah Ustaz. Okey, tak apa. Nanti kita belajar. Saya akan bagi nota. Sebab kita kan dah dalam habis bulan Syawal. Nanti kita nak bulan Syawal, kita masuk bulan-bulan haram. Bulan haram, pahala dia banyak. Jadi, pahala dia sangat banyak. Nanti kita tadabbur ayat dalam surah Taubah. Satu ayat pasal bulan-bulan haram. Nanti kita tadabbur. On the way kita masuk tajuk tadabbur tu, nanti kita akan terangkan tafsiran ayat masuk apa, lepas tu cara untuk ambil tindakannya apa. InsyaAllah. Pada minggu depan. Minggu depan saya akan bagi ayat ni. Kalau nak baca ayat dia siap-siap, saya bagilah ayat dia. Tapi saya ada note dengan bimbang. Ni ayat dia. Tuan-tuan buka ayat ni. Ayat kita tengok dalam Google tadi. Tuan-tuan buka surah Taubah. Buka surah Taubah. Ni untuk minggu depan. Cari surah yang ke-9 At-Taubah ayat 36 ke 56. Sekejap. Sekejap. Ayat 36 ke tafsir surah Taubah ayat 56 ke. Okey, kita tengok ayat ni. Boleh baca siap-siap untuk minggu depan? Sekejap ya, saya tengokkan ayat dia. Saya rasa ayat 56 kot. Sekejap. Sekejap. Taubah Ustaz? Ya, dalam surah Taubah. Ayat? Kita akan ambil ayat ni. Sekejap. Ni ayat kita akan tadabbur minggu depan. Sebab kenapa pilih ayat ni? Pasal kita nak masuk bulan-bulan haram. Kita akan berikan jawapan bulan haram tu. Ayat 56. 56 ya? Kejap. Bukan. Kejap. Kejap. Inna iddatasyu 36 kot. 36. 36. Ya, 36. Ayat ni. Tolong buka ayat nombor 36. Pasal bulan-bulan haram. Saya ada nota. Nanti saya bagi nota. Kita akan belajar ayat ni minggu depan. Nanti boleh buka dekat celik tafsir, baca dulu. Okey, dekat celik tafsir tu baca. Kita pergi ayat nombor 36 ni. Ayat ni. Inilah ayat bulan haram. Kalau nak tahu sebulan ada berapa, setahun ada berapa bulan, inilah ayat dia. Ni ayat dia. Ayat nombor 36. Ayat 36 dibunyi dekat sini. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kita akan baca kat sini. Ayat ni. Ya, kita akan tadabburkan ayat nombor 36. Suratul Taubah. Minggu hadapan. Ini ayat pilihan kita yang pertama. Sebab kita nak masuk bulan-bulan haram, jadi kita belajar ayat-ayat yang boleh yang sangat dekat dengan konteks. Kalau kita nak pilih ayat yang dekat dengan suasana berlaku ke, isu-isu terkini pun boleh juga. Dia sangat baiklah untuk kita manfaatkan. Ataupun kalau nak ambil ayat-ayat pasal musibah dengan COVID pun boleh juga. Kan? Jadi pilih ayat-ayat yang sangat kena pada suasana pun boleh juga. Jadi ayat ni kita bincangkan pada minggu depan ya. Ayat nombor 56 dalam surah At-Taubah. Surah yang ke-9 insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana sudi bersabar dengan saya. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Ilmu yang banyak manfaat. Okey, kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Terima kasih penaja. Terima kasih semua. Jadi saya endingkan pertemuan kita pada
pagi ini. Saya tutup dulu untuk recording.